Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda, tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu topik yang cukup menarik, sebenarnya relevan dengan perkembangan semasa. Dan topik yang kita pilih hari ini adalah topik yang berkaitan dengan sempena sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun HWANA 2023 yang akan berlangsung di Perak dari 27 hingga 29 Mei ini. Dan topik yang menjadi pilihan kita ialah adaptasi media dalam era digital. Dan dua tetamu hebat sebenarnya sudah pun berada di studio Ruang Bicara untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi saya perkenalkan dulu dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya. Di sebelah kiri ini yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Encik Azmil Awaludin yang merupakan Ketua Pengarang Siakap Keli. Jadi Mil, apa khabar? Alhamdulillah sehat ya? Sehat alhamdullah. Mil kata tadi ini pertama kali ya muncul di TV lah. Betul. Nervous sikit. Biasalah tu, semua orang macam tu Mil. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Puan Aimi Pardas, iaitu pengarang digital kanan di Harian Metro. Jadi Aimi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, terima kasih. Ya? Alhamdulillah. Ini satu topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya. Menarik betul. Dan kita ingin mendapatkan pelbagai pandangan dan juga pendapat lah daripada anda berdua. Tetapi sebelum itu, seperti biasalah, kalau anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ketika ini, kami juga seperti biasa menyediakan ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 0326 04 0155 dan juga 03 2694 0155. Jadi macam sama saja nombor tu, tapi berbeza sedikit di empat nombor yang terawal itu. Baik, mungkin ialah kerana Azmil pertama kali bersama kami di Ruang Bicara ini, duduk pula dekat dengan saya, jadi kita mulakan dulu dengan Azmil ya. Dan kita tahulah ramai yang dah pun mengenali Siakap Keli sebenarnya. Dan kita juga tahu bahawa Siakap Keli pernah diiktiraf sebagai best in digital media, iaitu untuk viral dan juga platform pada majlis Malaysia Best Business Award 2022. Jadi apa yang anggapan Mil sendiri tentang kejayaan ini? Apakah ini merupakan satu cabaran kepada Siakap Keli sendiri dalam usaha untuk menambah lagi in terms of coverage, in terms of contents dan sebagainya? Mil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput Siakap Keli untuk rancangan hari ini. Dan menurut soalan Cik tadi, daripada sudut pandangnya, kami bermula daripada tahun 2013. Apa yang bos saya bagi tahu, kita orang bermula, diorang start tulis di atas katil je. Okay. Start tulis blog santai-santai kan. Kemudiannya dia makin lama makin membesar dan kemudiannya tahun 2020 sebenarnya kami baru lagi establish pada tahun 2020, dan start 2020 itu barulah kami start growing sehingga ke tahun 2023 ini. Untuk staff saja setakat ni kami dah ada lebih kurang 15 hingga 20 staff untuk department production, sales dan juga editorial. Selepas apabila kami dah memenangi anugerah itu dan diiktiraf, dan kami sedar yang kami tidak boleh berada di takuk itu saja, dan kami perlu lagi giat untuk berusaha untuk lebih maju ke hadapan. Dan seiring dengan media digital yang semakin laju sekarang ni kan, so nak tak nak kami kena cepat dan berdaya saing lah dengan media digital dan yang lain yang arus perdana pun dah masuk ke era digital ni. So persaingan tu jadi lagi padat lah. So begitulah. Bila you sebut tentang persaingan yang lebih padat, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Aimi lah, in terms of content ataupun dari segi kandungan yang dibawa oleh Siakap Keli itu, apa sebenarnya yang menjadi daya tarikan sebenarnya? Sebenarnya kekuatan kami adalah dari segi tajuk. Kami
menarik pembaca daripada segi penulisan tajuk. Sebab bila kami duduk dalam mesyuarat tu, benda utama yang kami akan ceritakan adalah tajuk. Macam mana setiap kali ada kesilapan tajuk, kami akan perincikan dengan lebih mendalam lah. Kami akan pastikan tajuk yang kami buat sentiasa jadi penarik utama pembaca. Dan kami rasa bila saya pergi mana-mana event pun, kalau jumpa orang-orang yang biasa baca dengan sekali, diorang pun akan cakap yang diorang tertarik dengan tajuk yang kami buat lah. Itu salah satu senjata kami untuk tajuk lah. Tajuk kami. Okey. Baik, Amy, ini pun ialah selaku seseorang yang cukup berpengalaman sebenarnya dalam bidang kewartawanan, ya. Dan sekarang ini menjadi pengarang digital kanan di Harian Metro. Dan memanglah Harian Metro juga merupakan, sebelum kita berkenalan dengan digital media ini, Harian Metro antara akhbar yang cukup popular sebenarnya, terutamanya di kalangan anak-anak muda, di kalangan masyarakat di bandar, dan ialah di luar bandar pun selalu mencari-cari Harian Metro ketika itu. Tetapi sempena dengan persambutan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana 2023 ini, apakah sebenarnya bila kita bercakap tentang industri akhbar, industri tugas wartawan itu sendiri sudah jauh berubah sebenarnya mengikut peredaran masa? Pandangan pribadi daripada Amy sendiri. Okey, Mas Datuk. Sebenarnya I think kerja wartawan tu mungkin sama. Sebab kita masih menjawab soalan yang 5 W's, 1H tu, mengapa, bila, di mana. Apa yang pada pandangan saya yang berubah adalah platform dia. Platform sekarang memang dah banyak platform. Bukan saja kalau macam Harian Metro dulu akhbar, paper, print kan. Tapi sekarang ni Harian Metro dah ada di platform media sosial, dah ada di platform YouTube. Dari dulu kalau wartawan mereka main tulis saja, kena tulis pasal teks saja. Sekarang dia kena fikir pula nak ambil gambar macam mana, nak ambil video mungkin macam mana. Dan ada yang terbaru dalam pengalaman saya juga, nak buat stand up juga. And kadang-kadang bila ingat lagi first time kami suruh wartawan buat stand up, ada yang mereka guna handphone aja, tak ada production punya kru ke apa macam kat TV. So kadang-kadang dia punya kamera tu ternaik atas, so dia punya headroom, kalau orang TV tahulah headroom tu banyak sangat, dia nampak kecil aja. Dan satu pengalaman yang saya ingat, wartawan guna mic. Sekarang mic dah cantik-cantik, tapi dulu ada satu mic kecil, memang nampak macam mic besar tu, tapi dikecilkan. So dia guna tu, masuk kat live, masa tu live FB live, dan banyak komen bukan pasal story tu ke apa, pasal mic tu. Okay. So rasanya tu yang beza. Dia punya kerja secara asasnya tetap sama. Kita menyampaikan berita, kita menemu ramah orang, kita dapat pandangan orang, temu ramah macam man on the street. Tapi yang beza is cara penyampaian tu, dan platform di mana. Macam itulah. Tapi wartawan yang terlibat bersama dengan Harian Metro, adakah wartawan yang sama juga sebenarnya yang bekerja untuk digital Harian Metro ini? Ya, betul. Mereka lah yang buat kerja untuk akhbar dan juga untuk digital. Jadi dari dulu skill set dia lah yang berubah juga. Tadi tu macam jalan kerja dia berubah. Sekarang skill set dia berubah. Dia bukan saja kena tahu cara nak menemu ramah personality ke. Dia orang kena fikir juga apa yang kena bagi sekarang. Sebab breaking news sekarang orang nak cepat. So dulu saya ingat lagi masa saya mula-mula jadi reporter, lepas assignment tu bolehlah minum kejap sebelum ketuk story lah. Sekarang kadang-kadang kat masa press conference tu ataupun kat tempat kejadian tu, reporter dah hantar dah story. So dia punya news tu kena lagi cepat lah. Saya juga nak tanya satu persoalan lah sebelum saya dapatkan pandangan daripada Azmil juga. Bila kita sebut tentang Harian Metro, macam saya sebut di awal tadi lah, memang kita tahu akhbar Harian Metro itu memang popular sebenarnya. Tetapi bila Harian Metro memperkenalkan digital media ini, adakah ianya memberi impak ataupun kesan kepada the sale of Harian Metro, akhbar Harian Metro itu sendiri di pasaran? Saya rasa pengalaman, kalau kita ikut studies, apa-apa studies sekarang di seluruh dunia,
akhbar cetak tu memang semakin berkurangan. Tapi itu bukan saja di Harian Metro, bukan saja kat Malaysia. Di luar negara pun macam tu jugalah. Tapi yang saya rasa kat akhbar tu mungkin boleh memberi pengalaman yang lain. Contohnya macam setiap Ahad di Metro Ahad kami ada buat infografik. Infografik dia besar, center spread. So boleh kira macam 2 saiz A3, kertas A3 dan apa grafik yang apa kita punya grafik artis buat dengan reporter buat tu memang dah menang award. Tapi pengalaman tu sebab dia memang buat complete, pengalaman tu kalau nak letak kat dalam phone, sebab ramai dah baca kat phone, memang bila tengok macam tak best lah. Dan dia kena, kalau kat phone kena padat. So mungkin kadang-kadang kami rasa grafik tu memang best, memang kita nak letak kat social media, dia kena buat balik. Tapi berita yang dikeluarkan dalam digital media tu adakah sama dengan berita yang dikeluarkan di dalam akhbar? Tak, kadang-kadang tak sama. Kadang-kadang yang kita boleh main angle dia lain. Sebab selalunya kat dalam online, dia macam seakan breaking news. Dia macam setiap kali ada fakta baru, kita akan report. Contohnya masa bangunan lama KWSP yang terbakar tu, mula-mula kita report dia terbakar, kan ada kebakaran kat situ. Lepas tu story kedua, lepas tu baru kita dapat tahu bomba dah padamkan kebakaran, tiada kemalangan jiwa, semua selamat macam tu. Lepas tu malam tu pula KWSP pula bagi keterangan. So untuk online dia punya news tu akan sikit. Tapi once dia dah masuk paper, dia boleh tengok kat dalam satu page tu, mungkin semua dah ada. So basically macam senang nak cari lah kalau nak dapat the full picture tu. Okey, bila kita sentuh Azmil tentang online, berita-berita yang disiarkan secara online ini, secara peribadinya apakah Azmil merasakan, ramai juga yang mengatakan bahawa mungkin lah kita sekarang ini dalam proses untuk mengembangkan lagi penggunaan 5G sebagai satu contoh yang baik lah. Tetapi masih lagi ada penduduk-penduduk di luar bandar yang masih lagi menghadapi masalah dengan capaian internet dan sebagainya. Jadi apakah itu antara cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada online, kepada syarikat-syarikat ataupun kepada mereka yang ingin menerbitkan berita melalui online ini, menggunakan online facilities ini? Saya rasa itu salah satu cabaran juga. Kalau macam Harian Metro, dia masih lagi terbitkan akhbar. So orang-orang yang kurang capaian internet ni boleh dapatkan akhbar Harian Metro. So kami sebagai online digital memang mengharapkan talian internet itu saja untuk sampai ke luar bandar dan sebagainya. Di tempat-tempat kawasan yang tak ada capaian internet tu memang terbatas lah kami punya penyampaian berita tu. So kami mengharapkan dengan 5G ni akan meluaskan lagi rangkaian internet ke seluruh Malaysia lah. So penyampaian berita tu lebih mudah sampai ke pihak pendalaman dan sebagainya kan. So memudahkan lagi. Dia bukan saja untuk penyampaian berita. Internet ni sekarang dah perlu untuk belajar secara online kan. So masa PKP dulu pun kita tengok ramai yang susah bila tak ada internet. Anak-anak nak datang kelas online susah, tak sampai ada yang kena panjat pokok untuk dapatkan capaian internet kan. So saya harapkan kerajaan boleh do something untuk 5G ni untuk meluaskan capaian internet di Malaysia, insya-Allah. Pandangan Ami dalam persoalan yang sama, Ami, apakah pihak Harian Metro juga merasakan itu antara faktor yang perlu diberi perhatian yang serius sebenarnya kalau kita mahu satu liputan yang menyeluruh dan mencapai matlamat audiens yang lebih besar sebenarnya? Pada pengalaman saya, setiap kali ada naik taraf lah network tu, kita boleh memberi satu yang baru kepada readers kita, kepada pembaca kita. Contohnya dulu masa sebelum 3G lagi, kita just boleh bagi teks, mungkin gambar. Lepas tu ada sikit 4G, kita boleh bagi video. Sekarang ni kita boleh bagi video, dia punya kualiti memang tinggi sikit. So mana tahu dengan 5G ni
kita boleh bagi satu yang mungkin lagi gempak kepada pembaca kita untuk ke online. Ada juga yang membangkitkan sebenarnya Azmin ya. Terutamanya lah mereka yang mungkin sentiasa mengikuti tentang berita-berita yang disiarkan melalui digital online ini. Ada yang menganggap bagaimana kita nak menjaga kesahihan dan juga kebolehpercayaan maklumat yang disampaikan ataupun yang dikeluarkan itu. Okey, kalau di Sekat Keli, kami kalau berlakunya sesuatu kes tu, kami akan merujuk kepada arus perdana jugalah. Sebab kami ini media alternatif, so kami tak ada broadcast jurnalis yang keluar mencari berita. So antara arus perdana yang kami rujuk adalah Bernama sendiri. Kemudian Harian Metro pun, Israwani pun jadi rujukan kami untuk kesahihan berita tu. Dan sumber tu memang kebanyakannya daripada Bernama lah. Daripada situlah cara kami untuk mendapat berita yang sahih untuk disampaikan kepada pembaca-pembaca kami. Pemilihan berita tu siapa yang buat? Kami ada tim. Satu tim tu akan ada satu editor. So editor tu akan approve lah mana berita yang boleh publish, mana berita yang tak boleh publish dalam page kami. So begitulah proses. Sekat Keli bekerja setiap hari. Akan ada satu editor dan di bawahnya ada writer. Dan writer tu akan tulis berita dan editor ni akan check balik segala jenis fakta, typo dan sebagainya, dan baru kita akan publish ke website dan juga Facebook lah. Okey, satu lagi isu juga apa ni Ami. Ini pun sesuatu yang cukup penting lah. Tadi pun kita sembang-sembang secara ringkas di bilik rehat tadilah sebelum kita datang ke studio untuk program ini tentang perbezaan generasi itu sendiri. Mungkin the old generation sendiri lebih suka sebenarnya baca akhbar daripada to refer to digital online, berita online dan sebagainya, kerana mungkin ialah nak buka handphone, nak cari berita pun mengambil masa juga. Kadang-kadang ada yang tak tahu menggunakan handphone dan sebagainya. Jadi apakah Aimi melihat bahawa itu juga merupakan satu cabaran sebenarnya yang mungkin perlu dilihat secara serius oleh semua pihak, terutamanya mereka yang ingin menerbitkan berita-berita melalui online ini khususnya. Bagi kami cuba lihat di mana pembaca tu berada. Mungkin pembaca tu suka akhbar, mereka suka baca di online pun boleh juga. Sekarang ni ramai suka pergi ke TikTok. Ya, betul. Dapat berita daripada TikTok. Saya bagi contoh lah, dulu Instagram tak ramai guna untuk dapatkan berita, gambar je kan. Tapi tiba-tiba itu pun jadi satu sumber berita. Orang dapatkan berita. So kita pun terpaksa mengalihkan kita punya strategi, menyesuaikan diri juga, menyesuaikan kita punya berita juga untuk masuk ke dalam Telegram. Sebab Telegram tu dia lain daripada kalau kita buat dalam laman web. Dia lain sikit lah. So kita kena cepat-cepat adapt. Macam tu lah sekarang TikTok. TikTok pula bukan hanya gambar, video pula. Betul. Lepas tu video, kami pun selalu kalau ambil video dulu kita pergi tahu reporter, ambil melintang, jangan ambil menegak. Tu zaman dulu. Zaman sekarang semua nak menegak. So yang tu pun kena menyesuaikan diri juga. Sebab menegak tu bila kita ambil, kadang-kadang tak banyak yang kita boleh lihat. Sebab dia very very narrow kan. Kalau melintang luas sikit. Betul. Okey, Amil, saya juga nak dapat pandangan anda secara ikhlas lah. Kita tahu Siakap Keli memang mendapat sambutan yang cukup hebat lah, terutama daripada golongan the young generation. Mereka suka mengikuti apa yang disiarkan di Siakap Keli. Tetapi ada juga bila kita bercakap tentang apa yang perlu digunakan ataupun strategi yang perlu digunakan dalam untuk menarik pembaca ataupun melihat apa yang disiarkan itu, apakah kita perlu menengahkan isu-isu yang dikatakan bersifat kontroversial, isu-isu yang bersifat provokatif? Tak tahulah pandangan anda. Okey, tak tahulah sebab saya di Sekat Keli adalah pengalaman pertama saya bekerja di bahagian bidang media ni. Dan di Sekat Keli memang berpegang kepada untuk terlalu kontroversi itu memang kami akan elakkan awal-awal lah. Sebab kami berpendapat kami tak nak mendidik pembaca kami untuk ke arah itu. So biarlah kami orang kenal dengan berita-berita yang betul sahih, berita-berita yang
tidak kontroversi dan bersih lah maknanya. So memang daripada mula saya kerja sampai sekarang itu pegangan saya untuk mengelakkan menyebarkan berita-berita yang kontroversi yang kadang-kadang tu tak sedap nak baca oleh generasi muda sebab kalau kita tengok pengguna media sosial ni bukan je umur 20 tahun ke atas, budak sekolah rendah even. Sekarang pun budak tadika pun dah start ada handphone sendiri. Kadang-kadang anak kita, ibu baru lahirkan anak, umur belum seminggu dah ada akaun TikTok, dah ada akaun Instagram kan. So bahaya untuk kita didik diorang untuk baca berita-berita yang terlalu kontroversi yang tak ada isi lah. Ya, okey. Kita akan berehat. Tapi sebelum kita berehat, serangka-ringkasnya apa ni Amil? Nanti pun saya nak tanya benda yang sama kepada Amy jugalah. Pernah tak di saat-saat terakhir berita yang nak disiarkan itu ditarik keluar? Oh, pernah. Pernah. Selajar saya kerja ada 3-4 kali jugalah berlaku. Bila kadang-kadang dah siarkan pun, lepas tu bos tengok, bos cakap, ni tarik balik padam balik bila jadi macam tu, sebab benda macam tu memang kita nak elak, tapi kadang terlepas juga kan. Yalah. Sebagai manusia kan. So bila dah terlepas tu, minta maaf lah dengan bos semua kan. Sebab kadang-kadang kita pun buat silap, kadang kita menilai cara lain, bos menilai cara lain pula. So berlaku jugalah macam tu. Okey, kita akan berehat dulu buat seketika Azmi dan juga Puan Amy ya, untuk memberi ruang kepada kedua-dua tetamu kita menikmati minuman yang kita sediakan, membasahi tekak sekurang-kurangnya. Tapi kepada anda, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara ini. Dan saya ingatkan lagi, gunakanlah kesempatan ini kalau anda ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini. Jadi jangan lupa, saya ulangi lagi, 2 talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326040155 dan satu lagi talian ialah 0326940155. Kita jumpa lagi Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang topik adaptasi media dalam era digital, dan kita pilih topik ini sebenarnya sempena dengan sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana 2023 yang akan berlangsung di Perak dari 27 hingga 29 Mei ini. Dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu, Amy Pardas yang merupakan pengarang digital kanan di Harian Metro, dan juga saudara Azmi Waluddin iaitu ketua pengarang Siakap Keli. Dan saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini, Dr. Muzaffar difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Syarkawi. Sihat? Alhamdulillah sihat. Boleh dengar suara saya, Syarkawi? Jelas sekali. Jelas sekali ya, telefon rumah. Betul. Okey, silakan. Okey, ni Dr. Muzaffar Shah Melo call dari Kuala Lumpur. Okey, selamat petang kepada ahli panel Ini mengenai isu apa media digital semua tu Ya. Sempena Hari Wartawan Nasional next week insya-Allah Ya. Okay, so as I said to you lah, saya pun dah banyak kali berurusan dengan pihak wartawan kat Malaysia ni. Yang kata kat Malaysia, luar negeri pun ada juga. Dah berbelas tahun lah. Sebab saya ahli akademik. So saya nak spread saya punya message, knowledge pada orang ramai. Saya melalui wartawan. Okay, wartawan ni pula dia ada pecah dua. Satu online, satu yang bercetak tu. Kalau dulu aja bercetak. Okay, senang. Okay, sekarang kita dah ada dua alternatif. Kita ada bercetak, kita ada online. Dan saya dah berurusan dengan bercetak online ni dah bertahun-tahun dah. Okey, semuanya saya tengok bergantung pada selera editor lah. To be honest kan, lain editor, lain dia punya cita rasa lah. Okey, yang bercetak dia nak macam ni, yang online dia nak macam ni. Dia pokok pangkal dia kan, Syarkawi, professionalism. Dia kena professional, then you can survive. Tak kira bercetak ataupun online. You tak boleh serve interest of whatever interest you try to serve lah. I don't want to go detail. Okay, because I'm dealing with media for many years. So sometimes I feel kecewa sikit lah, Syarkawi. Disappointed. Because dia ni nak macam tu, dia ni nak macam ni, sebab dia nak serve
something. I tak tahu apa something tu. I don't want to go detail. So come back, professionalism tu penting. So kalau boleh cerita panjang sikit pasal isu professionalism ni. Saya tahu susah, tapi nak tak nak, if you want to survive in this business, professionalism tu kena ada. You kena beri neutral, you kena be fair to everybody. Itu dia. Is it okay, Syarkawi? Menarik. Harap tak pedas sangat ya. Pedas sikit je lah. Saya pun wartawan sambilan juga. Perangkap isyarah. Okey, selamat menyambut hari wartawan nasional next week to all of you Be professional. Jangan bias. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur. Wow. Mi. Ya, saya. Cuba komen sikit respon kepada apa yang disebut. Okey, bila kita cakap tentang professionalism, ya memanglah semua ingin melihat bahawa bukan saja wartawan lah, mungkin di mana pun kita bekerja harus ada semangat professionalism. Tetapi macam Dr. Muzaffar bangkit lah, mungkin dia menghadapi kesukaran sedikit untuk mendapatkan respon ataupun feedback dan sebagainya apabila dia cuba melaporkan sesuatu dengan pihak akhbar dan juga mungkin secara online, news online dan sebagainya. Komen sikit apa ni, Pak? Okay, mungkin saya tak tahu pengalaman dia dengan wartawan macam mana. Tapi saya rasa wartawan kita memang diajar untuk tanya soalan. Mungkin tak tahulah kalau kadang-kadang kita cuba cari angle yang pembaca nak tahu. So mungkin itu mungkin berbeza dengan mungkin apa yang mereka nak sampaikan ke atau apa. Tapi selalunya kalau kita interview seorang tu, kita saling cakap-cakap macam ni. And mungkin kadang-kadang soalan tu kita mesti bertanya soalan yang kita mesti tahu soalan apa nak tanya. Kan, so mungkin kadang-kadang tu tak disampaikan ke apa. Tapi saya rasa wartawan kat Malaysia jaranglah dari pengalaman saya yang tak profesional. Tapi satu persoalan juga, nanti pun saya nak dapat pandangan Azmi untuk komen tentang isu inilah. Ada juga yang membangkitkan isu apabila wartawan-wartawan kita sendiri ada yang, ialah bukan kita nak menuduh, tetapi ada yang incline towards certain political parties dan sebagainya. Apakah itu yang kadang-kadang mengakibatkan seorang wartawan itu dilihat tidak profesional dalam menjalankan tugas? Saya tak boleh cakap pasal pihak-pihak lain lah. Sebab saya pun kerja kat Harian Metro, so saya tak tahu, saya tak kerja kat tempat lain, saya tak tahu dia punya strategi macam mana ke apa. Tapi mungkin ada bagi setengah pihak. Saya rasa itu pun bukan satu yang kat Malaysia sahaja. Kalau kita tengok macam akhbar-akhbar dekat UK pun ada yang dikatakan berpihak lebih kepada Tory ke, ada dan lebih kepada yang Lib Dem ke. So saya rasa tu bukan satu yang kat Malaysia sahaja. Komen sikit benda yang sama tu, soalan yang sama, persoalan yang kita kongsikan tadi bersama dengan Aimi. Kalau pasal bias ni, memang saya bila dengar Dr. Muzaffar tu cakap memang cenderung kepada politikal lah kot kan. Mungkin. Pada saya, kalau wartawan sebagai rakyat Malaysia bebas kita nak berpegang ke mana-mana parti politik kan. So, tapi dalam bidang wartawan dia bergantung kepada bos dia nak cerita macam mana, nak ke arah siapa, nak pilih pihak mana, itu bergantung kepada orang atasnya lah. So saya rasa wartawan ni semua nak jadi profesional, tapi kadang-kadang dia terpaksa ikut cakap majikan juga. Betul. So dia terikat dekat situ, mungkin dia terikat dekat situ. Ada juga yang membangkitkan Aimi tentang terutamanya lah berita-berita yang tersebar melalui platform digital itu sendiri, tentang berita palsu dan konten yang tidak tepat. Apakah itu juga berlaku sebenarnya, Aimi? Ya, sebab ada satu masa macam-macam kami dapat. Macam-macam kat Facebook lah, kat Twitter, macam-macam ada tuduhan tu. Dia kata ni berlaku kat sini, ni berlaku kat situ. Kami kena check setiap satu. Sebab selalunya kalau kami check, kami tanya pihak berkuasa, pihak polis, pihak bomba, kadang-kadang APM,
Ada kala juga kami chat dekat Facebook official, Facebook rasmi satu organisasi itu. Tengok betul ke dia ada tak keluarkan kenyataan. Dan walaupun itu mengambil masa sedikit, kami rasa lagi baik kami memberi maklumat yang tepat daripada cepat-cepat pergi tulis berita tu. Dan kadang-kadang kami kena tengok juga macam gambar. Selalunya gambar lah. Kami tengok ada tak apa-apa kat dalam gambar tu yang mungkin tak betul. Kadang-kadang contohnya mungkin ada gambar dia membawa kereta tapi pada sebelah kanan. So kami tahu tu bukan kat Malaysia. Ataupun dia pakai seragam tapi tu bukan macam seragam tentera Malaysia. So dari situ kami dapat boleh detect lah sikit-sikit. Selain tu saya rasa nasib baik kami di zaman sekarang ada beberapa platform seperti Google Reverse Image Search yang kami boleh guna untuk check gambar tu pernah tak keluar kat tempat lain. Sebab ada satu satu masa tu kami dapat gambar konon-konon tanah runtuh yang kata ada berlaku kat Malaysia. Tapi bila kami check guna Google Reverse Image Search tu, gambar tu pernah disiarkan beberapa tahun dahulu dekat India. So especially benda-benda macam tu kami memang kena betul-betul check. Sebab kami tak nak cetuskan panik. Tapi selaku pengarang digital di Harian Metro, digital kanan di Harian Metro sendiri, ada tak yang membuat complaints tentang berita yang disiarkan dan apa tindakan yang akan dilakukan sekiranya complaints yang dibuat itu genuine, betul dan tepat sebenarnya? Ada. Bukan semua orang suka yang berita yang kami siarkan tu. Tapi itu je dia kata. Sekarang dah banyak source, so mereka boleh baca di mana-mana saja. Tapi kalau adalah benda yang kami tersilap lapor ke, kadang-kadang sebab berita tu terlampau pantas, kami lapor apa maklumat yang ada dulu. So mungkin lepas tu sebagai contoh, mungkin kami dapat maklumat yang ada accident tu kata ada membabitkan 5 kereta ke. Sebab masa tu pun polis tengah kontrol, bomba pun tengah nak cuba sabatkan, dan tiba-tiba 4 kereta je. So kami akan betulkan cepat-cepat apa yang patut. Ada juga saya ingat lagi story pasal accident juga. Accident kecil lah. Tapi kami melaporkan apa yang polis siasat. Kami tak just tulis saja siapa langgar siapa kan. Tapi saya rasa kawan orang tu dia tak puas hati. Dia kata kawan dia bukan yang buat salah, tapi tu yang polis kata. So adalah yang tak suka macam tu. Okey, kita juga nak dapat pandangan Azmil tentang pendirian Siakap Keli sendirilah. Bila kita bercakap tentang suara-suara yang bersifat alternatif dan juga masyarakat yang mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak akan mereka perolehi dalam media-media biasa sebenarnya. Jadi apakah ini juga menjadi peranan yang dimainkan oleh Siakap Keli ataupun ini diberi perhatian juga oleh Siakap Keli? Untuk cerita-cerita yang luar daripada arus perdana, memang kami ada fokuskan juga, dan benda ni juga selalu dijadikan topik perbincangan kami bila kami bermusyarat lah. Dan antara langkah yang kami ambil, kami akan pastikan setiap seminggu tu akan ada 3 atau 4 artikel yang bukan isu semasa, maknanya isu trivia, isu artikel tips dan sebagainya, yang kadang-kadang tips tu ikut trend semasa lah. Macam contohnya trend netizen sekarang main basikal contohnya, dan kita akan buat tips tentang basikal, tentang sejarah basikal dan sebagainya. So macam itulah kami pelbagaikan konten kami di Siakap Keli untuk tidak terlalu bergantung kepada berita semasa sahaja. So begitulah. Dari segi pengiklanan sendiri, apakah Siakap Keli merasakan bahawa ianya mendapat sumber yang cukup lumayan sebenarnya daripada iklan-iklan yang disiarkan? Setakat ni syukur Alhamdulillah kami masih lagi survive, walaupun masa Covid dulu ada jugalah kekurangan, tapi tidaklah sampai terpaksa untuk memberhentikan pekerja dan sebagainya. Kami masih lagi
sampai ke hari ini. Syukur Alhamdulillah. Dan memang dari pengiklanan lah sumber pendapatan kami. Tapi itulah kadang-kadang netizen ni tak faham bila kita siarkan iklan. Dia marah. Dia bukan marah, dia kata alah ni dah kena bayar ni, Tapi benda tu dah biasa lah, keluar dekat komen bila kami post apa-apa iklan kan. Tapi bila you sebut tentang iklan-iklan, sorry lah for me to ask this question, ada tak parti-parti politik juga yang turut mengiklankan perjuangan mereka, logo parti mereka dan sebagainya? Sebenarnya ada je yang approach kami untuk kempen PRU dan sebagainya, tapi selalunya bos akan tolak lah. Sebab kami tak nak ada apa-apa ikatan dengan mana-mana parti politik lah. Tapi itulah, kami tak nak ada perikatan dengan mana-mana parti politik. Nanti akan jadi masalah di masa akan datang lah. Okey, kembali semula kepada Harian Metro Digital, Harian Metro sendirilah. Tadi pun Puan sentuh sepintas lalu Ami, ini tentang persaingan juga. Ini pun satu isu yang cukup penting sebenarnya, dan saya percaya bahawa Harian Metro juga sentiasa mengambil langkah-langkah yang positif ke arah menghadapi persaingan, terutamanya dengan media dalam talian itu yang lain-lain itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Harian Metro untuk sentiasa dapat bersaing dan berada di tahap yang boleh diterima oleh pengguna? Pasal persaingan tu memang dari dulu pun, sebelum ada online pun memang ada persaingan. Ya, betul. Persaingan dengan akhbar lain. Selalunya akhbar-akhbar siap akhbar mesti nak scoop. So I think benda tu tak ubah. Sekarang pun kami nak scoop juga. Tapi sekarang mungkin kalau dia scoop kita tak tahu dia akan keluar hari the next day kan. Sekarang kalau scoop, ini dah tahu, kita kena scoop. Ataupun kita yang pertama sekali yang siarkan berita tu, kita scoop orang lain. So kami akan cuba dapatkan maklumat yang terkini, yang seperti saya cakap tadi, yang paling tepat, apa yang boleh, dan kami juga tengok apa pembaca kita nak tahu. Contoh macam dulu pasal KWSP, kita baca komen, kita tengok juga pembaca cakap tanya apa, sebab kadang-kadang benda tu baru announce, yang details tu tak ada lagi, so dia pun nak tahu, so dia tanya dalam komen. So dari situ pun kita dapat idea untuk mungkin buat berita. Untuk lepas tu lah saya beritahu kat business editor, dia pun bertanyalah dengan pihak-pihak berkaitan, dia dapat buatlah satu berita ringkas pasal apa yang ditanya orang tu juga. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti Aimi dan juga Azmil barangkali masa semakin suntuk, tapi insyaAllah mungkin ada lagi beberapa persoalan yang akan sempat insyaAllah saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu di studio. Tapi kita rehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Semula kita akan berbincang tentang isu ini, iaitu adaptasi media dalam era digital. Kita rehat buat kali terakhir. Malah kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi memilih topik adaptasi media dalam era digital, dan pemilihan ini dibuat sebenarnya sempena dengan sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana 2023 yang akan disambut di Perak pada 27 dan 29 Mei ini. Baik, dua tetamu masih lagi ada bersama dengan saya di studio. Saya juga nak dapat pandangan Azmil sendirilah dalam usaha untuk mengekalkan kredibiliti yang telah pun dicipta sebenarnya oleh Sekap Keli ini. Vision Sekap Keli selepas ini apa sebenarnya? Apa lagi yang ingin dilakukan? Sebenarnya kami sekarang ni fokus kepada production video, sebab kami nampak masa depan media digital ini adalah video. Dan sekarang ni kalau kita tengok migration daripada Facebook ke TikTok itu adalah satu jumlah yang sangat besar. Pengguna akaun TikTok sekarang naik mendadak, walaupun Facebook masih lagi memegang pengguna media sosial paling ramai, tapi TikTok grossing sangat-sangat agresif lah. So kami memang fokus kepada, untuk tahun ni memang banyak fokus kepada video production, sebab
TikTok pun kami dah start dan dah ada pun lebih 1 juta follower di TikTok. So memang itu vision kami lah untuk tahun ni, sebab nampak masa depan video tu lebih cenderung ke arah visual punya penyiaran lah. Bila you sebut tentang video production itu sendiri, formatnya apa? Apa tumpuan utama yang akan diberikan dalam video production itu sendiri? Antara yang sekarang ni kami ada adalah kadang-kadang kami buat konten tentang trivia sejarah. Kalau masa Hari Merdeka kami akan cerita pasal tokoh-tokoh sejarah, dan kemudian kadang-kadang pasal isu-isu agama. Sedikit sebanyak kita masukkan juga dekat TikTok dan juga YouTube Shorts. So sekarang orang nak tengok video tu pun orang dah tak nak tengok panjang-panjang So orang nak tengok yang pendek-pendek. TikTok, sekarang ni Facebook pun dah ada Reels, Facebook, Instagram Reels. So kita dah kena ikut selera orang lah. Daripada dulu, kalau dulu orang suka membaca, sekarang ni orang suka tonton je, lagi mudah. So kami pun kena bergerak seiring dengan audience kami. Okey, soalan yang sama jugalah kepada Aimee. Apa vision Aimee dan rakan-rakan di Harian Metro pula bila kita bercakap tentang menghadapi masa depan dan juga perubahan di kalangan penerima penonton khususnya? Kami akan teruskan nak bagi berita yang orang nak baca, sentiasa update orang dengan apa yang tengah berlaku di Malaysia sekarang. Kami juga ingin kepada komuniti, cerita-cerita komuniti. Sebab apa yang kami dapat tahu di Harian Metro, bila kami buat cerita macam komuniti pasal dia akan panggil human interest, orang suka juga baca macam tu. Dan saya rasa antara cerita yang paling memuaskan untuk kami adalah bila orang minta bantuan dan mereka dapat bantuan tu. Jadi kami dapat menolong community dalam itu. Tapi yang tu pun kadang-kadang ada orang yang ambil kesempatan sebab orang lain pula guna untuk dapatkan bantuan tu. Dia guna nama dia. So kami pun kadang-kadang kena tulis buat balik story yang kata saya orang yang kami bantu tu mereka dah cukup dah terima bantuan. Jadi kalau ada orang lain ambil minta kata yang perlu bantuan bagi pihak kami, memang itu tak betul. Baik, satu lagi persoalan yang juga penting, terutamanya lah bila kita sentuh tentang sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana 2023 ini. Isu yang sentiasa dimainkan daripada dulu sehingga ke detik ini ialah tentang kebebasan media dalam era digital itu sendiri. Jadi May, kita mulakan dengan anda dulu lah. Sejauh mana kebebasan berbicara ataupun menulis boleh dimanfaatkan sebenarnya dalam ruang penyiaran berita melalui digital ini? Kebebasan media tu walaupun orang kata kebebasan media, tapi saya rasa kita taklah 100% bebas. Sebab ada perkara yang memang kami tidak boleh laporkan. Contohnya kalau dalam kes mahkamah, ada kalau tertuduh tu bawah umur, memang kita tak boleh siarkan nama dia, siarkan muka dia. So dia taklah 100% yang kita boleh bagi semua. Sebab kadang-kadang ada juga orang kata kenapa muka ni orang blur, muka ni diblurkan. Tapi mungkin mereka tak tahu dia tertuduh ni kes sumbang mahram. So memang kita tak boleh siarkan. Sebab bukan kita nak jaga orang tu, kita nak jaga mangsa dia kan. Kita tak nak mangsa dia pula diaibkan ke apa. So selain tu ada saya baca, mak tak ingat pula, tapi kebebasan ataupun persepsi kebebasan media di Malaysia tu meningkat tahun lalu kalau tak silap, berbanding tahun sebelum tu. So pendapat saya, memang tak ada satu-satu tempat di dunia ni yang memang 100% bebas. Tapi mungkin tahap dia mungkin berbeza-beza. Okey, bila kita cakap tentang kebebasan media, ini pun saya juga nak dapat pandangan
daripada Azmi lah. Ya kita tahu sekarang ini kita kerajaan sudah pun berubah. Kita dah ada kerajaan perpaduan. Kita ada konsep ataupun falsafah madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sendiri. Jadi apakah anda melihat bahawa dengan the new government ini, apakah mungkin isu kebebasan media itu juga mungkin akan diberi ruang dan juga peluang yang mungkin sedikit luas jika dibandingkan sebelum ini? Tak tahulah, itu pandangan pribadi anda. Pendapat saya, tahun-tahun bila pun kita sebagai media tak boleh nak terlalu bebas sehingga kita melanggar polisi-polisi syarikat, polisi-polisi kerajaan dan sebagainya. Dan saya berpendapat yang kita masih perlu menjaga, kalau ada sikat keli itu pun kami selalu akan menjaga sensitiviti kaum, sensitiviti agama. Benda itu penting untuk kita jaga keharmonian dalam audiens kita. Kita tak sentuh mana-mana sensitiviti kan. So saya rasa tak boleh nak terlalu bebas sangat. So masih ada keterbatasan dia supaya kita lebih bermoral dalam menyampaikan berita lah. Okey, tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi. Apa ni, Mi? Saya tahu anda Okey, Mi, di penghujung ni mungkin 2-3 minit boleh digunakan. Azmi juga nanti kita berikan peluang harapan Mi sendirilah bila kita bercakap tentang platform digital media ini, dan apakah anda begitu optimis bahawa sebenarnya satu hari nanti mungkin di masa-masa yang akan datang digital media ini akan menguasai sebenarnya berita-berita yang penyampaian berita di negara kita? 100%. Ya, tak tahulah kalau 100% mungkin. Ada pun pandangan anda sendiri? Pandangan saya macam industri ni macam industri muzik. Dan muzik dari dulu kita ada 8 track. Lepas tu dia berubah kepada cassette tape, berubah kepada CD. So apa yang beza adalah platform dia. Begitu juga dengan movies ataupun filem, sama juga. So sekarang pun untuk industri media ni, saya rasa benda yang sama. Apa yang berubah adalah cara penyampaian, adalah platform dia. Mungkin dulu reporter kita tak perlu berdiri depan kamera. Sekarang mereka berdiri depan kamera. Mungkin dulu dia punya berita 5 minit, sekarang mungkin 30 minit, 30 saat. Dan bagi sikit-sikit macam tu. So apa yang berubah adalah platform dia, cara penyampaian dia, cara dipaparkan. Tapi kerja kita sebagai wartawan memang tak berubah sangatlah. Okey, mungkin di penghujung ni, Mil, masih ada masa lagi. Nanti pun saya juga nak dapatkan pandangan Aimi. Harapan Azmil sendirilah sempena dengan sambutan Hari Wartawan Nasional ini ataupun Hawana 2023 ini. Apa yang anda ingin capai? Apa yang ingin anda lihat sebenarnya? Okey, so, sempena Hari Wartawan Nasional ni, ini adalah hari untuk meraihkan sahabat-sahabat media lah, dan semua wartawan yang bekerja keras sepanjang tahun. Daripada kalau kita tengok zaman PKP tu, wartawan ni dah jadi frontliner lah untuk menyampaikan berita, sebab diorang bergadai nyawa keluar, kadang-kadang duduk depan hospital, tempat yang paling bahaya sekali masa COVID tu. So memang harapan saya Hari Wartawan ni akan diteruskan dari tahun ke tahun untuk meraihkan wartawan ni, wartawan-wartawan dekat Malaysia ni. So macam saya setuju apa yang Puan Aimi cakap tadi. Yang berubah hanyalah platform. Kalau kita tengok dulu kita bayar pakai duit, pakai duit kertas, duit shilling. Sekarang kita dah boleh bayar pakai phone, kita boleh bayar pakai jam pun boleh. So benda tu berubah, tapi tetap sama, kita tetap bayar. So memang cara penyampaian je lah yang berbeza, tapi niatnya, tujuannya tetap sama. Untuk menyampaikan berita. Okey, Mi, ada 2 minit. Apa yang ingin anda harapkan daripada sambutan Hari Wartawan Nasional 2023 kali ini dalam hati kecil anda? Dalam hati kecil saya. Ya. Saya harapkan orang akan terus membaca. Okey. Itu penting. Membaca pun tak semestinya membaca daripada satu sumber, boleh pelbagai sumber, tapi yang penting membaca. Dan juga memahami yang kerja wartawan tu, walaupun berita tu
mungkin say dekat online tu ada 5 parah, 5 line ke apa. Tapi wartawan tu mungkin dia dah tunggu kat tempat tu, mungkin dalam cuaca panas juga, selama 5 jam just untuk dapatkan berita tu. Saya rasa tu yang mungkin orang tak faham sebab bukannya tak faham, dia orang tak tahu sebab tak pernah buat berita ke. Tapi kadang-kadang kita memang tunggu beberapa jam just untuk dapatkan satu maklumat pun. Dalam bahasa yang mudah barangkali apa yang ingin Aimee sampaikan ialah penghormatan sewajarnya diberikan kepada mereka yang terlibat dalam industri pemberitaan ini, terutamanya wartawan sendirilah. Mungkin memahami juga yang kami semua manusia. So kalau kami keluarkan berita yang mungkin anda tak suka ke atau tak setuju ke, jangan marah reporter. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Aimee Paradas. Terima kasih kepada Encik Azmil Awaluddin kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Saya cukup selesa sebenarnya secara ikhlas sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu ini, dan insya-Allah mungkin kita juga mendoakan semoga sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana 2023 ini mungkin akan dapat memberikan satu cahaya, satu dimensi yang mungkin boleh menggembirakan mereka yang terlibat dalam dunia kewartawanan ini, terutamanya para wartawan itu sendiri, kerana seperti yang kita katakan, wartawan juga sebenarnya menjalankan tugas mereka dengan begitu penuh dedikasi, tak mengira keadaan politik, tidak mengira keadaan cuaca dan sebagainya. Jadi kita harap penghargaan itu seharusnya kita berikan kepada para wartawan kita, dan kita harap itulah yang akan dibincangkan nanti sempena dengan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana 2023. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.